Husain lagi, kerana Nabi telah tukar jadi Abdullah. Dia balik ke rumah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia mengislamkan isteri, anak-anak, keluarganya yang hampir semuanya masuk Islam. Termasuklah makciknya yang awal-awal dahulu menentang, yang bernama Khalidah. Ini Khalidah yang peringkat awal menolak. Kini dia pun masuk Islam juga, kerana dia memahami Abdullah bin Salam ni bukan manusia biasa. Rasul bin Salam ni bukanlah seorang yang berkepentingan, seorang yang sangat saleh. Dalam Yahudi pun seorang yang sangat saleh. Dia datang berjumpa dengan Nabi. Semula berkata kepada Nabi, wahai Nabi, semua yang duduk keliling saya masuk Islam. Allahu Akbar. Ada tak kita fikir, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, pada bulan puasa yang mulia ni, dapat tak kita amalkan ayat fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan sebab rahmat di sisi Allah lah engkau menjadi seorang yang sangat hikmah, bijaksana, tarik orang lain kepada Islam. Saudara-saudara kita di Eropah, kelahiran Nabi Muhammad SAW, bulan yang mereka sambut berlainan daripada kita. Itulah mereka mengumpulkan dana, membelikan biskut dan coklat yang enak-enak, lagi halal, diagih-agihkan kepada orang Kristian. Mereka semua sehairan apa yang berlaku ni. Kenapa kami memang biskut dan coklat pada hari ini? Akhirnya baru mereka tahu bahawa messenger Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Muhammad SAW itu membawa rahmat. Mereka tidak pidato, berceramah seperti kebanyakan yang kita lakukan, tuan-tuan. Lebih baik itu kita kena buatlah, tuan-tuan. Apa salahnya kalau bulan Ramadan ini kita agih-agihkan kepada orang bukan Islam, walaupun korma itu makanan bukannya eksklusif untuk orang Islam, kan kebaik kalau kita edarkan kepada orang bukan Islam, supaya mereka mengetahui kita ni sayang pada mereka. Kita nak mereka dapat hidayah Allah SWT. Kadang-kadang dengan sekotak korma boleh mengajak orang kepada Islam, tuan-tuan. Siapa tahu hidayah itu ketetapan Allah, urusannya bukan urusan kita. Yang penting kita jalankan tanggungjawab tersebut. Berapa lama kita berjalan dengan seorang non-Muslim yang begitu baik perangainya, tapi dia belum dapat hidayah Allah SWT. Dia menjaga ibunya lebih hebat daripada orang Islam menjaga ibunya. Dia punya sedekah kepada sekolah-sekolah bangsanya lebih hebat daripada orang Islam berdua untuk madrasah-madrasah orang Islam. Kan kebaik kalau orang seperti ini diajak kepada Islam. Macamlah Abdullah bin Salam ini kembali kepada keluarga dengan akhlaknya hebat. Itu sudah jadi magnet menarik mereka kepada Islam. Jumpa dengan Nabi, wahai Nabi, Nabi bersyukur, gembira Nabi dengan keislaman keluarganya. Kamu telah menyelamatkan keluargamu daripada neraka, wahai Abdullah. Wahai Nabi, saya ada satu benda yang saya nak sampaikan kepada Nabi. Kisah ni kita bawa, tuan-tuan, agar kita faham. Inilah dia golongan yang turun kepada mereka Al-Quran. Quran ni tak turun untuk kita, tuan-tuan. Nanti kata turun spesifik menceritakan tentang seorang namanya Zahazan. Tidak, tuan-tuan. Dia turun untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, muji pelakuannya. Turun untuk Umar Khattab radhiyallahu anhu. Turun untuk Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Turun untuk Ibn Abbas. Turun untuk golongan yang awal yang begitu kental semangat perjuangannya. Tapi kalau kita cuba mencorakkan diri kita dan anak-anak dengan sifat ini, kita masuklah, tuan-tuan, dengan Rijal anzala fihim unzila fihim al-Quran. Inilah golongan yang Quran turun untuk mereka. Sekarang berlaku kepada orang Islam, wahai Nabi, orang Yahudi merupakan golongan buhtan, batil. Mereka merupakan pendusta. Nabi nak tengok tak? Nabi SAW kata, ya, buktikan. Aku tahu Allah telah janjikan, telah beritahu bahawa perkara ini aku berjaga-jaga dengan mereka. Lihat, wahai Nabi SAW. Panggillah mereka datang dan seru mereka kepada Islam. Dan jadikan saya dalam rumah Nabi bersembunyi. Jemput orang Yahudi datang ke rumah Nabi, saya dah ada dalam tu, saya bersembunyi. Lepas tu Nabi pun ajak mereka kepada Islam. Kalau mereka tolak, tanyalah mereka tentang saya. Apa jawapan mereka? Kemudian Nabi beritahu mereka saya telah masuk Islam. Lihat apa pandangan mereka. Tentang Nabi melakukan apa yang dicadangkan itu. Allah SWT bersembunyi dalam sebuah bilik. Maka tuan-tuan yang mulia kat Allah sekalian, Nabi pun mengajak mereka masuk Islam, berdakwah kepada mereka, beritahu tentang kepentingan, kebaikan mereka telah lakukan akan terus dikira oleh Allah SWT bila mereka dengan syarat mereka masuk Islam. Keburukan akan gugur. Motivasi demi motivasi. Tapi mereka menolak, berdebat dengan Nabi dengan cara yang batil. Lalu akhirnya Nabi telah pun bertanya kepada mereka, manzilatul Husain bin Salam fikum. Apa pandangan kamu tentang Husain bin Salam, kedudukannya di sisi kamu? Masya Allah, mereka jawab serentak, Sayyiduna wa ibnu Sayyidina, habruna wa alimuna wa ibnu habrina wa alimina. Orang yang paling tinggi kedudukan di sisi kami, anak orang yang paling terhormat, seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, anak orang alim juga, bapaknya pun alim macam dia, serba-serbi pujian. Nabi tanya, afa'aitum ila aslam afatuslimun. Kalau dia masuk Islam, kamu masuk Islam bersama dengannya tak? Hasya lillah, Maha suci Allah, mereka kata. Mereka pun guna perkataan Allah juga. Maha suci Allah, takkanlah dia masuk Islam, dia faham Taurat. Semoga Allah selamatkan dia daripada masuk Islam.
Nabi pun panggil Abdullah bin Salam keluar. Mari sini Husain bin Salam, Abdullah bin Salam. Dia pun keluar. Husain bin Salam berkata kepada mereka, ya ma'asyar Yahud, ittaqullah waqbalu ma ja'a bikum bihi Muhammad. Ja'akum bihi Muhammad. Wahai sekalianku Yahudi, takutlah kamu pada Allah, takwalah kamu pada Allah, kamu memahami benda yang sebenar. Masuklah Islam yang telah dibawa oleh Muhammad ini, dan aku telah masuk Islam bersamanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tahu tak apa terjadi? Bertukarlah tuan-tuan. Serentak mereka jawab, wallahi innaka la syaruna wa ibnu syarina wa jahilina wa ibnu jahilina wa lam yatruku aiban illa abuni fi. Mereka berkata, pembohong kamu ni wahai Husain. Kamulah orang paling penipu dan paling jahat. Bapa kamu pun jahat macam kamu juga. Kamulah orang paling jahil dan orang yang paling bodoh di kalangan kami. Dia tidak meninggalkan satu keaiban pun lain, melainkan dipalitkan saya dengan keaiban-keaiban itu, tuan-tuan. Ya tuan-tuan, ini Yahudi. Cerita Abdullah bin Salam yang wajar kita ambil sebagai pedoman, kerana ini merupakan kisah yang telah diturunkan tentang mereka ni. Al-Quran turun ayat untuk memuji mereka, tuan-tuan. Kenapalah Abdullah bin Salam dipuji? Dia bersama dengan Nabi SAW di Madinah ini belum sempat pada zaman Mekah. Dia tak pernah jumpa Nabi di Mekah, tapi dia telah mengkaji, dia telah mengikuti Islam, menyokong, memperjuangkan, mengajak orang lain kepada Islam, berjuang mengikut sedaya upayanya. Dia masuk Islam ni, tuan-tuan, seperti seorang yang kehausan dapat minum air yang begitu sejuk, ditekak. Inilah bahasa balaghah kalau kita faham. Aqbala Abdullah bin Salam ala al-Islam iqbala al-dhami alladhi syafahu al-mawrad. Alladhi syaqahu al-mawrad. Seorang yang masuk Islam bagi orang yang kehausan di Sahara yang luas itu, tiba-tiba disuruhkan air ke mulut. Tuan-tuan yang mulia sekalian, inilah manusia yang Nabi telah puji dan mengatakan di atas muka bumi ada seorang ahli syurga. Nabi menunjuk kepada Allah bin Salam. Nanti kita kaji lagi, tuan-tuan, apa kehebatan yang daripada beliau ni, supaya sedikit sebanyak dapat kita contohi dan ceritakan kepada anak-anak kisah ahli syurga macam ni, bukan kisah-kisah dongeng lagi, tuan-tuan. InsyaAllah perkara ini akan kita sambung pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.